Persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Kalau tengok bawah ni ada kuasa 2. So yang ni adalah persamaan kuadratik lah, bukan linear dah. Okey. Menggunakan kaedah penggantian. Bila penggantian maksudnya kita ganti masuk. Tengok antara yang first dengan second, mana yang lagi senang kita nak ganti. Yang senang nak ganti adalah yang linear lah. Kalau tengok sini bawah ni ada nak ganti y kuasa 2 ke nak ganti x. Lagi senang ganti x, betul. Daripada 1, 2x tambah y sama dengan 4. 2x sama dengan 4 tolak y. X sama dengan 4 tolak y bahagi 2. Nak gantikan y boleh, cuma kalau gantikan y nanti nak kena kuasakan. Okey, tapi still akan dapat jawapan sama. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Kalau kita ganti y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4. X adalah 4 tolak y per 2. 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi y kuasa 2 tambah 5 sama dengan ni 2, 4 tolak y. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 2 darab 4 dapat 8. 2 darab negatif y dapat negatif 2y. Y kuasa 2, negatif 2y pindah pergi belah kiri jadi positif 2y. Yang ni ada tambah 5. 8 ni tolak 8 sama dengan 0. Y kuasa 2 tambah 2y tolak 3 sama dengan 0. Kita boleh buat pemfaktoran lah. Guna kalkulator direct boleh, guna EQN, nak guna manual kalau nampak pun boleh. 3 darab 1. Jadi, untuk jadikan dia positif, 3 ni mestilah positif, ni negatif 1. Jadi, y tambah 3, y tolak 1. Jadi kita berdapat y sama dengan negatif 3, y sama dengan 1. Jadi kita ada dua jawapan. Daripada sini kita boleh cari x. Tadi x kita, x sama dengan 4 tolak y bahagi 2. Bila y sama dengan negatif 3, x sama dengan, mana x? X sama dengan 4 tolak y. Y adalah negatif 3 per 2. Jadi 4 tambah 3 bagi 2 sama dengan 7 per 2. Kalau y sama dengan 1, x sama dengan 4 tolak 4y. Y adalah 1 bahagi 2, 3 per 2. Jadi kita ada jawapan. Kalau y sama dengan negatif 3, x sama dengan 7 per 2. Y sama dengan 1, x sama dengan 3 per 2. Kalau tengok sini, bila kita dah gantikan, dia kata maka, nampak ni set pertama dan ini adalah set kedua. Kalau x 7 per 2, y sama dengan negatif 3. Kalau x sama dengan 3 per 2, y sama dengan 1. Nak buat x, y boleh. Y, x pun sama juga asalkan pasangan dia ni betul lah. Contoh 8. Selesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah penghapusan. Kita nak hapuskan, jadi cara nak buat penghapusan ni kena samakan dia punya perkali yang kita nak hapuskan lah. Tengok kita ada 2x tambah y sama dengan 4. X kuasa 2 tolak 2xy sama dengan 3. Kalau tengok sekarang ni, kita boleh hapuskan y. X ni ada banyak x. X kuasa 2 jadi susah nak hapuskan x. Kita samakan belakang ni supaya kita boleh hapuskan y. Yang ni 2xy. Untuk jadikan tengah ni sama, kita ada y. So, dia kena darab dengan 2x supaya tengah ni jadi 2xy. 2x darab 2x, kita dapat 4x kuasa 2. Y darab dengan 2x, kita ada 2xy. Sama dengan 4 darab 2x, kita ada 8x. Jadi, bawah ni x kuasa 2 tolak 2xy sama dengan 3. Jadi, x kuasa 2 tolak 2xy sama dengan 3. Perkali dia dah sama. So, 2xy kita boleh hapuskan. Positif dengan negatif untuk hapuskan kita tambah. Sebab positif tambah negatif jadi tolak 2xy tolak 2xy dah hilang y. 4x kuasa 2 tambah x kuasa 2, 5x kuasa 2 sama dengan 8x tambah 3, 8x tambah 3. Jadi 5x kuasa 2 tolak 8x tolak 3 sama dengan 0. Jadi tengok boleh buat pemfaktoran ke tak boleh. Okey, tekan menu. Kalau kalkulator biasa tu pergi dekat EQN. Kalau sini sama juga lah equation. Tekan alpha, tekan A. Lepas tu ini adalah polinomial kuasa 2. Tekan 2.
Polinomial degree, kuasa tertinggi adalah 2, masukkan 5, negatif 8, negatif 3. Jadi kalau tengok ni, nampak tak? Kita tak dapat nombor nombor yang integer, so kita tak boleh nak faktorkan. So guna-guna formula lah ni. Ni dia guna formula. Jadi guna-guna formula x sama dengan negatif b. Ni guna formula. Okey. Negatif b plus minus b kuasa 2 tolak 4ac bahagi 2a. Jadi kita cari x. X sama dengan negatif b adalah negatif, b adalah negatif 8. Nampak? Ni b. Kan ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Yang depan x ni adalah b. Negatif 8 tambah tolak b kuasa 2. Negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A adalah 5. C adalah negatif 3. Per 2. 2 mana A? A adalah 5. Sama dengan negatif-negatif positif. So atas ni 64. Negatif 4 darab 5 20. 20 darab negatif 3 dapat negatif 60. Darab dengan negatif dapat 60. Per dengan 10. Sama dengan 8 tambah punca kuasa 2. 64 tambah 60 bahagi 10. 8 tolak punca kuasa 2. 64 tambah 60 bahagi dengan 10. Jadi kita dapat 8 tambah punca kuasa 2. 64 tambah 60 bahagi dengan 10. Kita dapat 1.91355. 1.91355. Kalau tolak, tukar je kat sini. Kalau tolak jadi negatif 0.31355. Negatif 0.31355. Betul tak? Kita dah ada x sama dengan 1.91355 dengan negatif 0.31355. Bila dah ada x, boleh ganti dalam mana-mana untuk cari y. Cari yang senang, yang pertama ni. 2x tambah y sama dengan 4. Y sama dengan 4 tolak 2x. Jadi x sama dengan 1.91355 ataupun 1.9136 pun dah cukup. Y sama dengan 4 tolak 2 darab 1.9136. Jadi kita dapat 4 tolak 2 darab 1.9136 dapat 0.1728. 0.1728. Kalau x sama dengan negatif 0.31355 ataupun 3136, y sama dengan 4 tolak 2, x adalah negatif 0.3136. Jadi kita dapat hello. Weh, aku nak kena bawa balik PC ke? Macam mana? Jadi 4 tolak 2 darab negatif 0.3136. Kita dapat 4.6272. 4.6272. Jadi dia punya penyelesaian. Jadi kalau x sama dengan mana 1.9136, y sama dengan 0.1728. Dan kalau x sama dengan negatif 0.3136, y sama dengan 4.6272. Jadi kat sini sama juga. Jadi soalan selesaikan persamaan serentak. Ni dia punya lah. Kalau x ni, y ni. Kalau x ni, y ni. Contoh 9. Selesaikan persamaan serentak berikut menggunakan perwakilan graf. Kita ada 2x tambah y sama dengan 4.
Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Nak lukis graf, kena tahu dari mana ke mana lah. Kena tahu bentuk graf. Dia punya general je. Kalau yang ni, kita tahu linear ni adalah garis lurus. Jadi yang ada kuasa 2 ni adalah kuadratik. Jadi kita tengok sekarang ni dia silang kat mana. Jadi kalau Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, 0 tolak 4X sama dengan 0, 4X sama dengan 0, X sama dengan 0. So, dia bersilang dekat 0, 0. Lepas tu, kita tengok sekarang ni, Y kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 4X. Y sama dengan punca kuasa 2, 4X. Jadi, kita tengok sekarang ni, punca kuasa 2, 4X. Jadi, kita tahu punca kuasa 2 tak boleh negatif. Tak boleh negatif. Jadi, X ni nilai dia adalah positif. Jadi, nilai adalah positif. Kita boleh pilih dari mana ke manalah yang muat ni 0 sampai 5. Okey, bila kita gantikan nilai ni, X sama dengan 0. Okey, macam atas ni kan. Kalau, okey, X sama dengan 0. Untuk yang pertama, 20 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Jadi, Y sama dengan 4. Untuk yang kedua, Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, Y kuasa 2 sama dengan 0. Y sama dengan 0. So, macam ni lah. Kita plotkan macam ni. Tengok, bila ada ni, positif dengan negatif. Okay, bila X sama dengan 1, yang atas ni 2X, 2, 1 tambah Y sama dengan 4. Jadi, 2 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 tolak 2. Kita dapat 2. Kalau yang kedua, Y kuasa 2 tolak 4X, betul? 4X, X adalah 1 sama dengan 0. Y kuasa 2 sama dengan 4. Y sama dengan positif negatif 4. Positif negatif 2. Jadi, akan ada positif negatif 2. So, kena plot dekat dua tempat lah. Atas dengan bawah. Jadi, kita just plot ni, plot yang kuadratik, plot yang ni, dan kita akan dapat dia punya persilangan. Ini adalah dia punya persilangan. Kalau tengok kat sini, dia punya persilangan sini adalah sini negatif 4 dengan 4. Atas ni adalah turun 1 dengan 2. Jadi, dia kata penyelesaian bagi persamaan serentak adalah 1, 2 dengan 4 negatif 4. Contoh 10. Sebuah kilang pembungkusan makanan ingin membungkus dodol dalam sebuah bekas berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 sama. Diberi jumlah panjang sisi adalah 133 cm. Lepas tu dia bagi ED sama dengan BC sama dengan 25. Adakah seketut dodol dengan isi padu 600 cm padu dapat dibungkus? So, nak tahu dia punya dodol ni, kena kira lah isi padu prisma ni. Lepas tu baru kita boleh banding dengan 600 ni, lebih atau tak. Kalau lebih, muat lah. Okay, so tengok apa yang dia bagi. Dia kata panjang sisi sama dengan 133 cm. Jadi, sisi yang kita ada sekarang ni, dia tapak segi 4 sama. FA, CA, DC, FD. Kita bagi dia X lah. 4X. Lagi dua sisi yang ada, BC dengan ED, di mana kita tahu BC dengan ED ni adalah 25 tambah 25 darab 2. Okey, lepas tu kita ada BE. BE ni sama dengan FA iaitu X. Dan kita ada dua yang tinggi, BA dengan EF. Yang ni kita bagi Y lah. Tambah dengan 2Y sama dengan 133. Jadi 4X tambah X, okeylah, tambah 50 tambah 2Y sama dengan 133. Jadi 5X tambah 2Y sama dengan 4X tambah X, 5, 2Y. 50 ni bawa pergi belakang, jadi negatif 50. Kita ada 5X tambah 2Y sama dengan 83. Okey, apa lagi yang kita ada? Jadi kita tahu dia prisma ni dia bersudut tegak. Bila bersudut tegak 90 darjah, kita ada kat sini 25. Jadi kita boleh guna formula
hipotenus lah. Hipotenus, kalau tadi yang bawah ni kita bagi X kan, tinggi ni kita bagi Y. Jadi kita tahu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Daripada satu tu kita tengok, kalau kita nak buat penghapusan, sini ada kuasa 2, ni pun ada kuasa 2, jadi tak ni kita buat penggantian. Jadi kalau kita tengok Y ni lagi kecil sebab 2 je, jadi saya cari Y, 5X tambah 2Y sama dengan 83. 2Y sama dengan 83 tolak 5X. Y sama dengan 83 tolak 5X per 2. Okay, sekarang dah ada Y, kita gantikan dalam 2. So ni yang ketiga. 3 dalam 2. 2 tadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 adalah 83 tolak 5X per 2 kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. Jadi 25 kuasa 2 kita dapat 625 lah. 625. X kuasa 2 tambah 83 kuasa 2, jadi 83 kuasa 2 dapat 6889. 6889 negatif 5X. 2 darab negatif 5 darab 83. 2 darab negatif 5. 2 darab negatif 5 darab 83. 2 darab negatif 5 darab 83 dapat negatif 830. Negatif 830X. 5X kuasa 2. 5 kuasa 2 25. X kuasa 2. X kuasa 2 per dengan 4 sama dengan 625. Nak hapuskan 4 ni semua darab dengan 4. Jadi 4X kuasa 2 tambah 6889 tolak 830X tambah 25 X kuasa 2 sama dengan 625 darab 4. 625 darab 4 dapat 2500. Jadi 2500. X kuasa 2, 4 tambah 25, 29 X kuasa 2. Yang ni tolak 830X. Kita ada 6889, 2500 bawa pergi belah kiri. Tolak 2500 sama dengan 0. Jadi 29 X kuasa 2 tolak 830X tambah. Jadi 6889 tolak 2500 dapat 4389. 4389 sama dengan 0. Jadi guna formula negatif B. B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif B. B adalah negatif 830 tambah tolak B kuasa 2 negatif 80 kuasa 2 tolak 4. A adalah 29, alamat C adalah 4389 per 2A. 2A adalah 29. So X sama dengan, so kita akan dapat 2 nilai X. Kalau tengok sini, masuk je yang ni, kita tekan EQN, menu pergi dekat EQN. Jadi tekan alpha A, saya punya ni alpha A, tekan polinomial. Degree kuasa tertinggi adalah 2, jadi 29 sama dengan, ni adalah negatif 830 sama dengan, yang belakang ni adalah 4389. 4389 tekan sama dengan, sama dengan lagi sekali. Jadi X1 sama dengan 627. 627 per 29 ataupun 21.620 boleh 627. 627 per 29. Jadi X yang kedua adalah 7. Jadi X adalah 7. Okey, kalau X sama dengan 627 per 29, Y sama dengan, ganti je kat sini, 83 tolak 5. X adalah 627 per 29 bahagi dengan 2. Bila ganti, ni guna kalkulator je lah. Okey,
83 tolak 5 darab 627 ya. 627 per 29 bahagi dengan 2 sama 2 bahagi dengan 2, kita dapat negatif 364 per 29. Negatif 364 per 29. Jadi kalau kita punya sisi ni mana boleh negatif, jadi tak diterima yang ni. Kalau X sama dengan 7, Y sama dengan 83 tolak 57 per 2, kita dapat 83 tolak 35 bahagi dengan 2, kita dapat 24. Kalau X sama dengan 7, Y sama dengan 24. Kalau X sama dengan ni, dapat negatif, jadi tak boleh terima jawapan ni, kita hanya ambil yang ni. Untuk kira isi padu, ni, formula dia adalah formula segi ni darab dengan dia punya lebar. Jadi segitiga ni adalah separuh darab X. Tinggi dia adalah Y. Dia punya lebar adalah BE. BE ni adalah X ataupun separuh X kuasa 2 Y. Separuh X adalah 7 kuasa 2. Y adalah 20. Sama dengan separuh darab 7 kuasa 2 darab dengan 24 dapat 588. Jadi isi padu prisma ni adalah 588 cm padu. Dia nak masukkan 600 cm padu dodol. Adakah dapat dibungkus? Tak dapat dibungkus. Tak dapat dibungkus. Kenapa? Sebab isi padu prisma lagi kecil daripada isi padu seketul dodol. So, inilah contoh 10. So, mula-mula keluarkan dulu apa yang soalan bagi. Lepas tu kita kira. Kita fikir apa yang kita boleh buat dengan benda yang dia bagi. Lepas tu kita gantikan. Macam tadi, tengok ada 2 nilai. Tapi bila kita ganti dapat negatif. Sisi tak panjang, tak boleh negatif. Automatik kita abaikan. Yang dapat yang inilah isi padu. Maka dodol dengan isi padu 600 cm padu tak dapat dibungkus sebab isi padu bekas tersebut hanyalah 588 cm padu. Jadi untuk refleksi ni dia double check balik lah. Isi padu 588. Dia try gantikan, tengok dapat tak X ni. Okay. Tapi kita dah boleh berhenti sampai sini je lah kalau dalam exam.